Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Okey, sorry tadi ada gangguan teknikal sikit. Okey, saya minta maaf. Cuba tadi 2-3 kali baru ni dapat tune sikit. Ada gangguan teknikal sebentar tadi. Bagi yang sedang mengikuti FB Live saya, seperti yang saya mention, saya cuba buat live update setiap hari. Sekarang saya cuba live update dalam pukul 8.30 malam, lebih daripada setengah, tentang apa yang sedang berlaku di negara kita inilah kan. Okey, so sementara tu bagi mereka yang dapat dengar suara saya dengan jelas, tolong bagi thumbs up. Tolong bagi thumbs up kalau dapat dengar suara saya dengan jelas. Okey, so boleh dengar suara saya. Tolong bagi thumbs up kalau boleh dengar suara saya. Tolong bagi thumbs up kalau boleh dengar suara saya. Sebab saya tak pasti ni, saya guna mobile phone, so saya pun tak tahu sama ada boleh dengar atau tidak suara. Boleh dengar ke? Boleh dengar suara saya? Jelas? Okay, so boleh dengar suara saya? Boleh dengar? Alright, so bagi mereka yang mengikuti video live ni, nak minta tolong sikit, tolong like, share, supaya teman-teman kita dekat luar sana dapat mengikuti sekali kita punya perkongsian malam ni. Okey, saya amat mengalu-alukan jika ramai yang share, ramai yang tag kawan-kawan, ramai yang like. Okey, so malam ni saya nak kongsi sikit tentang 10 aktiviti kewangan yang kita boleh buat di rumah, okey, secara online. Saya asalnya nak menulis tentang perkara ni, tapi disebabkan oleh beberapa faktor, jadi mungkin saya tulis kemudian lah. Okey, saya akan postkan kita punya perbincangan ni di ruangan status pada video ni. Jadi mungkin boleh baca keseluruhan dia selepas video ni lah. Okay, so kita akan go through dulu. Lepas nanti siapa-siapa nak baca, boleh baca kemudian di ruangan status. Okay, so tolong like, tolong share, tolong tag kawan-kawan. Okay, tentang perkongsian malam ni. Ini impromptu, so saya tak ada plan apa-apa, tapi saya tengok macam saya rasa benda ni mungkin kena buat kot. Jadi saya pun just allocate sebahagian pada masa saya cuba buat setiap 8.30 malam, daily ya, setiap hari, yang kita bincangkan tentang beberapa perkara. So kita bermula dengan malam ni, kita bincangkan tentang 10 aktiviti atau 10 task kewangan yang kita boleh buat di rumah. Okay, dan selepas tu nanti kita ada sesi soal jawab sikit, dan bagi siapa-siapa yang nak bertanya tentang soalan, terutama tentang kewangan, boleh bertanya di akhir komentar saya lah. Okay, so saya akan fokuskan pasal kewangan, sebab itu lebih kepada kepakaran saya. So saya takkan bincangkan pasal hal politik lah, sama ada kerajaan, apa yang kerajaan buat ni bagus ke tak bagus ke, itu perkara nombor 2. Okay, sebab macam mana pun keadaannya, kita kena take care of ourselves dulu. Okay, kita kena pastikan kita berada dalam keadaan okey, selamat dan sebagainya. Kalau kita tak okey, keluarga kita tak okey, tak selamat dan sebagainya, tak guna pun apa benda yang berlaku kat diri kita. Okey, kita just need to be very vigilant, kena berhati-hati, pastikan kita buat benda yang patut untuk diri kita dan keluarga kita dulu. Okey, so perkongsian saya malam-malam ni nak cerita pasal 10 aktiviti ataupun 10 task yang kita boleh buat di rumah. 10 task kewangan yang kita boleh buat di rumah sementara kita berada dalam perintah kawalan pergerakan ni. Jadi kita ambil kesempatan ni untuk memperbaiki kewangan kita sikit. Okay, so saya kongsikan apa yang kita boleh lakukan semasa berada dalam di rumah lah dan kata lain. So sebelum tu, macam saya kata tadi, minta tolong kawan-kawan, siapa saja yang bersama kita pada malam ni, tolong tag kawan-kawan yang lain, tolong like, tolong share video ni supaya lebih ramai orang tahu, lebih ramai orang boleh ambil
kesempatan ni untuk memperbaiki kewangan mereka lah. Okay. So perkara pertama yang saya nak kongsikan ialah sepanjang kita berada dalam situasi sekarang ni dengan lockdown yang apanya. So apa yang kita boleh buat kat rumah ialah kita boleh semak laporan sikris dan sitos kita. Okay, so kita boleh pergi ke mycreditinfo.com.my ataupun kita boleh pergi ke sitos ID. Okay, untuk kita muat turun kita punya laporan kredit, which is sama ada laporan sikris ataupun sitos. Dan ada laporan hari ni yang kedua-duanya sekali. Okay, dalam satu laporan you boleh tengok laporan sitos you dan juga laporan sikris. Okay, so kita boleh buat secara online. Okay, so just masukkan maklumat kita. Bagi mereka yang tak pernah buat benda ni, so boleh ambil kesempatan ni untuk dapatkan laporan sikris dan sitos. Kenapa laporan sikris dan sitos ni penting? Sebab itu adalah lebih kurang macam laporan kesihatan kewangan kita lah, lebih kurang. Okay, jadi kita boleh semak kedudukan kewangan kita di mata institusi kewangan. Okay, sama ada kita ni sihat atau tidak dari sudut kewangannya. Okay, so salah satu cara ialah dengan menyemak laporan sikris dan laporan sitos yang ada. Okay, so kita boleh muat turun, boleh pergi ke portal mycreditinfo.com.my ataupun boleh pergi ke sitosid.sitos.com.my. Tak payah risau nak buat catatan ke apa ke, dengar je dulu video ni. Okay, berinteraksi dengan saya. Sebab nanti semua maklumat ni saya akan tulis di ruangan deskripsi video ni. Sekarang ni tak boleh lah. Okay, nanti kan kalau saya dah tulis awal-awal kan, you tak concentrate pula kan. So kita concentrate dulu dengan perkongsian ni, lepas ni boleh baca. Okay, so yang pertama yang boleh kita buat macam saya mention tadi ialah dapatkan laporan sikris dan sitos. Sementara kita berada kat rumah ni, kita boleh download, okay, sama ada dikirim melalui email ataupun kita download terus daripada portal mereka. Okay. Lagi satu yang kita boleh buat ialah kita boleh email kepada pihak institusi kewangan, sama ada bank atau koperasi yang mana buka lah dengan kata lain, untuk menyemak baki hutang kita yang ada sekarang ni. Sebagai contoh, kita nak buat full settlement, kita dapatkan nilai full settlement daripada hutang-hutang kita lah. Okay, so katalah kita ada hutang personal loan, kita nak dapatkan nilai full settlement dia. Okay, saya tahu kebanyakan SOP biasa ialah kita kena pergi kaunter dan minta dan tulis. Okay, isi borang lah dengan kata lain. Tapi saya rasa kalau kita email mereka, kita boleh minta borang yang patutnya kita tulis, kita boleh isi-isi, kemudian kita boleh email semula kepada mereka dan mereka boleh proses dalam tempoh kita berada di rumah ni. Okay, at least kurang-kurangnya bila tempoh kawalan pergerakan ni tamat, benda tu dah tersedia dan kita dah dapat redemption statement ataupun full settlement letter yang sepatutnya kita tahulah berapa baki sebenar hutang kita. Sebab selama ni kebanyakan orang dia tak tahu pun berapa sebenarnya baki hutang dia. Kenapa benda ni penting? Sebab apa? Sebab kalau kita tahu bagi hutang sebenarnya kita, mungkin kita dah boleh buat tindakan atau kita dah boleh buat plan tindakan bagaimana nak selesaikan hutang tersebut dengan cepat. Sebab kadang-kadang kita beranggapan bahawa baki hutang kita banyak lagi. Oh, ada lagi 5 tahun jadi bukannya tak boleh settle sekarang. Tapi kita tak tengok berapa tahun baki hutang tu, kita tengok baki hutang dia sebenarnya berapa. Sebab kadang-kadang apa yang berlaku dalam kes-kes sebelum ni lah, bila semak rupanya baki hutang tu tak banyak. Bila buat full settlement dan tolak rebate, sebenarnya kecil je baki hutang tu dan dia boleh langsaikan segera. Okay, so semak baki hutang yang ada dengan sama ada pergi ke portal institusi kewangan anda, okay, ataupun hantar kirim email kepada mereka lah. Okay, so ketiga apa yang kita boleh buat ialah kalau ada orang yang hutang dengan kita ialah contohnya adalah siapa-siapa yang pernah hutang dengan kita, RM100 sana, RM200 sini, RM1000 sana. Ini adalah waktu yang sesuai sebab kita ada masa kan kat tangan kita ni, menghubungi mereka untuk mengutip hutang. Okay, siapa-siapa yang pernah hutang kita tu agak-agaklah tolonglah bayar balik. Okay, satu cara dia ialah dengan menghantar reminder. Saya pernah cover topik ni sebelum ni dulu, bagaimana untuk kutip hutang daripada orang yang berhutang dengan kita. Okay, so boleh gunakan tips dan cara tersebut. Kalau tak tahu kat mana, boleh carilah dalam
Facebook page Urus Insan, insyaAllah ada dekat dalam tu. So boleh gunakan tip tersebut untuk mengutip semula hutang kita kalau ada orang yang pernah hutang dengan kita. Okay, so daripada tak buat apa-apa tu, baik hantar mesej ke, telefon diorang, tanya khabar dan kata, hello, Assalamualaikum, Din, apa khabar, lama tak dengar cerita, okay, macam mana sekarang, sihat, duduk rumah tu buat apa kan, contoh tanya lalu. Jangan tiba-tiba sembuh je, hutang kau bila nak bayar, jangan tu kan. Tanya dulu keadaan dia, semua okey ke tidak, okey. Lepas tu perlahan-lahan tanya macam mana dengan hutang dia yang masih lagi belum bayar. Okey. Dan bawa bincang lah. Okey. Kalau sebelum ni mungkin kita terlupa kan, kita sibuk dengan kerja ke apa ke, hutang-hutang lama tu contohnya tak disettlekan. Okey. Itu kalau orang berhutang kita lah. Dan kalau kita berhutang dengan orang, benda yang sama juga kita buat. Daripada orang cari kita, baik kita telefon ataupun hubungi orang yang kita berhutang tersebut, dan bagi tahu situasi dan keadaan kita, okey, dan ensure dia insya-Allah kita akan bayar hutang tersebut. Dan kalau kita memang ada kapasiti untuk bayar sekarang, bayarlah, okey, bayar habis. Kalau tak ada kapasiti untuk bayar habis, bayar sikit-sikit, okey, tapi jangan lagi, sebagai contoh. Okey, it goes both way. Faham So sama ada kita cuba collect hutang ataupun kita cuba bayar hutang. Dah tak buat apa kat rumah kan, suka-suka aja benda-benda yang consider macam masih lagi tak settle ni, kita boleh settle lah. Alright. So nombor 4, apa yang kita boleh buat dekat rumah, apa yang aktiviti kewangan kita boleh buat kat rumah ni sementara dalam fasa kawalan gerakan ni. Nombor 4 ialah kita boleh semak bil semasa. Okey, ramai orang dia tak semak bil semasa dia. Okey, terutama bil utility macam IWK. Okey. So bil-bil macam tu banyak tertunggak. Sebab apa? Sebab dia kecil. Orang tak perasan berapa ringgit je sebulan kan, tapi dah accumulate, dah jadi banyak-banyak. So kalau kita ada bil-bil yang macam tu, inilah waktu yang sesuai untuk kita semak. Boleh pergi ke portal online mereka, semua sekarang, baik daripada utility company, baik daripada MPT, baik daripada siapa yang bagi kita bil setiap bulan, selalunya mereka ada portal khusus untuk kita semak. So kita boleh login secara online dan semak kalau kita masih lagi ada hutang dan sebagainya. Kalau tak ada, alhamdulillah. Okey, kalau tak ada, alhamdulillah. Ini yang saya nak bagi tahu ni lah, kalau ada, okey, untuk mengelakkan daripada kita tertunggak bil yang banyak-banyak tu. Okey. Dan kalau memang kita ada tunggakan bil, hubungi mereka dan minta kelonggaran, terutama antara kemudahan yang diberikan oleh kerajaan baru-baru ni adalah untuk buat penangguhan. So semak, dan kalau ada kita boleh call dan contact dan minta penangguhan. Okey. So itu nombor 4. Okey, nombor 4. So aktiviti kelima, aktiviti kewangan kelima kita boleh buat sementara kita berada dalam bercuti ni adalah untuk menghubungi penyewa kita kalau kita ada penyewa. Okey, so kalau kita ada penyewa, kita hubungi mereka, bertanya khabar tentang keadaan mereka, okey, macam mana dan sebagainya, okey, dan pastikan mereka tak ada masalah untuk membayar sewa akan datang. Okey, bagi mereka yang nak buat pahala sikit, okey, boleh bagi bantuan kepada penyewa anda jika anda rasakan bahawa penyewa anda memerlukan sedikit bantuan lah. Okey. Tapi saya tak galakkan orang untuk bagi diskaun sewa. Okey. So sewa kena bayar penuh lah. Bagi saya, sewa bayar penuh. Tapi kalau nak buat pahala, bagi bantuan selepas tu. Contoh dia ialah kita boleh bagi sumbangan kalau dia tak berapa, keadaan dia tak bagus lah. Okey. Sebab kita tak nak membiasakan bagi penangguhan dan sebagainya, takut nanti benda tu dah jadi biasa. Okey, tanggungjawab mesti ditunaikan. Okey, kita tak nak galakkan orang untuk tidak menjalankan tanggungjawab mereka. Tapi kalau kita nak bagi sumbangan ihsan sebagai contoh, so itu tak apa. Okey, kita bagi sumbangan. Okey, bayar sewa penuh. Okey, tapi kalau nak bagi hamper ke, nak bagi 3 kampik beras ke, atau nak bagi sumbangan wang, itu cerita lain. Itu antara anda, niat anda dengan Allah Ta'ala sebagai contoh. Okey. Tapi sebelum tu hubungi penyewa anda, bertanyakan khabar. Okey, tengok keadaan situasi di sana, sebab ada antara orang yang mempunyai penyewa yang berkeluarga, kan.
So ambil tahu sikit-sikit lah. Okay, jangan hanya fikirkan tentang RM1 sebagai contoh. Okay, so benda-benda ni semua kita boleh jadualkan sementara kita masih ada masa dalam cuti ni. Okay, so kita tak perlu dah nak buat tergesa-gesa, tapi ambillah perkongsian saya ni sebagai hikmah, okay, dan boleh jadualkan perkara-perkara ni. Okay, so nombor 6, yang nombor 6 ni memang selalu banyak alasan lah. Okay, kalau saya tanya kebanyakan peserta saya, 9 daripada 10 memang tak buat. Apa tu? Yakni bajet. Okay, kebanyakan orang tak buat bajet. So ambil kesempatan ni untuk duduk bersama-sama dengan pasangan, bincang-bincangkan plan anda macam mana nak habiskan tahun ni sehingga akhir tahun 2020. Okey, kalau bagi mereka yang masih lagi tak buat bajet sepanjang tahun ni, inilah masa dia untuk anda duduk dengan pasangan, keluarkan kertas kajang atau kertas A4 ataupun buku nota yang besar dan start menulis bajet anda untuk sampai ke akhir tahun ni. Okey, bagi mereka yang tak tahu macam mana nak buat bajet, jangan risau, nanti saya akan sertakan link yang mana anda boleh muat turun borang analisa kewangan. So, anda boleh muat turun borang analisa tersebut, isi-isi dan lihat kedudukan status kewangan anda, dan waktu yang sama boleh buat bajet sekali. Dia dengan kata lain lebih kurang 2 in 1. InsyaAllah bagi mereka yang muat turun borang tersebut, akan datang saya akan hantar email dengan tools yang lain. Okay? Mungkin dengan kalkulator, mungkin dengan e-book. Wallahualam, saya tak boleh berani janji. Tapi kalau anda muat turun borang tersebut nanti, senang saya nak hubungi anda. Okay? So saya tahu anda serius. Okay? Orang serius je kita bantu kan. Orang yang buat main ni malah nak bantu apa-apa. Betul? Okay, so sebelum saya teruskan lagi, nak minta tolong macam saya kata tadi, tolong like, tolong share, tolong tag kawan-kawan atau saudara mara atau siapa pun yang anda rasa bahawa video malam ni bermanfaat untuk mereka. So tolong tag ramai-ramai, okay? Tolong share, okay? Itu je saya minta. Saya bukan minta anda bayar saya duit 1 sen pun. Saya cuma minta kerjasama anda. Kalau dapat, tolong like, share, okay? Dan tag kawan-kawan atau sesiapa kenalan anda tentang video malam ni. Okay, so apa kita cerita tadi? Nombor 6, bajet. So jangan lupa buat bajet untuk kita buat sehingga akhir tahun ni lah. Okay? So kita banyak ada uncertainty tahun ni, okay? Seperti mana yang sedang kita berada sekarang kan. So kita kena berada dalam situasi kawalan pergerakan ni, so tak apa diduga kan. Jadi ambil kesempatan ni, so buat bajet untuk akhir tahun, okay? Bajet kewangan. Seperti yang saya bagi tahu pada awal video ni, komentar saya ataupun perkongsian saya hanya menjerumus kepada kewangan. Okay, so saya tak akan komen tentang politik, saya tak akan komen pasal agama. Pertama, sebab saya bukan ahlinya. Okay, yang kedua adalah ini fokus saya tentang kewangan peribadi. Okay, so yang perkara yang kat luar tu mungkin kita tak boleh nak ubah, tapi kita boleh ubah dalaman kita lah. So apa yang kita ada dalam tangan ni, insyaAllah kita boleh ubah. Apa yang berlaku kat luar tu, Wallahualam. Okay, kita cuba yang terbaik je lah. Okay, so itu nombor 6. Nanti semak di ruangan status, saya akan kongsikan link yang mana anda boleh download borang analisa kewangan tersebut. Okay, secara percuma, tak ada bayaran apa-apa. Okay, so nombor 7, apa yang kita boleh buat tentang aktiviti kewangan masa dekat rumah. Kita boleh mengisytiharkan cukai kita. Bagi mereka yang belum lagi sempat mengisytiharkan cukai dia, ini masa dia masuk e-filing LSDN dan isytiharkan pendapatan dan sebagainya untuk cukai anda. Saya tahu terdapat penangguhan yang diberikan oleh LSDN, tapi penangguhan bukan bermaksud tak boleh nak buat pengisytiharan. Okey, so penangguhan tu cuma bayar je penangguhan, okey, tapi isytihar tetap kena isytihar. Okey, so ambil kesempatan ni bincang-bincang dengan rumah strategi apa yang anda nak guna untuk cukai anda. Nak isytihar seorang ke, nak isytihar berdua ke, macam mana ke, dan bincang dan tengok. Okey, saya juga akan letakkan link di ruangan posting nanti. Okey, semak selepas ni link untuk muat turun e-book bijak cukai. Okey, bagi mereka yang ingin dapatkan e-book bijak cukai, nanti tengok link yang saya sertakan, insyaAllah. Okey,
So isytiharkan cukai anda guna e-filing yang ada. Okay, kita dah ada sistem online lah, tak payah nak susah-susah macam dulu. Okay, so nombor 8, apa yang kita boleh buat sepanjang kita ada kat rumah untuk menambah baik kewangan kita. So nombor 8 ialah kita boleh jadi day trader. Day trader ni dengan kata lain, kita boleh jual beli saham, kita boleh jual beli kontrak pasaran hadapan, kita boleh juga buat option, contoh. Jadi apa yang saya akan kongsikan ialah saya akan bagi link Telegram. Okey, benda ni susah gila nak dapat. Okey, you all ambil kesempatan lah. Okey, tak payah bayar apa pun, 1 sen pun tak payah bayar. Saya akan bagi link Telegram kepada 2 pakar. Seorang pakar saham, saya tahu memang pakar gila, dia hari-hari buat komentar tentang pasaran saham. Okey, dia seorang trader, dia seorang master trader. Okey, ini memang underground gila. Okey, tak payah nak gempak-gempak buat buat seminar besar-besar ke apa ke, tak ada. Dia memang underground. Siapa nak belajar dengan dia, dia ajar. Siapa tak nak belajar, kau terlingkup. Okey, so saya akan bagi link untuk dia seorang. Okey, untuk siapa nak belajar saham waktu-waktu tengah free-free ni. Kemudian saya akan beli lagi seorang master trader juga, tapi dia trader dalam futures. Okey, dia trader dalam pasaran hadapan. Okey, so saya akan bagi link pada 2 orang ini, link Telegram mereka. So nanti just klik aja di ruangan posting nanti bila saya dah update selepas video ni, dan you all boleh okey, masuk ke grup Telegram diorang dan tengok. Okey, so selalu ni dia banyak buat perkongsian lah, dan boleh belajar daripada manalah tahu kok minat pula ke kan. So minat boleh jadi day trader, boleh tambah pendapatan sikit pada bila berada dekat rumah. Okay, alright, so tu satu yang kita boleh buat. Tu yang nombor 8 lah. Okay, so selain daripada tu apa lagi yang kita boleh buat? Sebab saya janjikan 10 kan. Tengoklah kod malam ni ke esok ke, kalau saya dapat idea lain saya akan tambah dalam posting video ni. Okay, so itu yang ke-8. Yang ke-9 ialah ini baru saja diumumkan tadi oleh Perdana Menteri kita. Kita boleh buat pengeluaran KWSP untuk membantu kita dalam situasi yang ada sekarang lah. Okay, cuma saya tak pasti atau saya kurang pasti dia punya terma dan syarat. Okay, itu kena semak dengan portal KWSP. Okay, kalau tak silap saya tadi guna program iSuri ke iLestari ke apa, saya tak apa ingat lah. Okay, sebab baru je diumumkan tadi. Dibenarkan untuk pengeluaran akaun 2 RM500 sebulan kalau tidak silap saya. Cuma saya minta anda semak dulu terma dan syarat di portal KWSP. Hari ni sah-sah ramai orang pergi sampai jam, lag. Benda ni tak payah nak kelang kabut sangat pun. Yang penting kita tahu, esok lusa pun kita boleh semak. Okay, kalau tak silap saya, pengeluaran hanya boleh dibuat selepas 1 bulan April. Okey, yang sekarang ni yang penting semak dulu. Okey, apa terma dan syarat dia, sama ada anda layak atau tidak. Okey, so dalam waktu-waktu cuti tengah lepak-lepak ni cari maklumat. Okey, bukan keluar modal RM100 kan. So kalau dapat buat keluar, baguslah, alhamdulillah. Anda dah ada kelebihan. Okey, for example, so boleh keluarkan duit KWSP. Okey, semak dulu Okey, selain daripada tu, nombor 10, anda juga boleh semak banyak portal-portal yang menunjukkan cara bagaimana untuk mendapatkan penangguhan pembayaran, terutama untuk bil utility, untuk bayaran PTPTN, bayaran MARA. Lepas tu ada bantuan khas RM600 sebulan. Kemudian daripada NADMA ada RM100 sehari. So benda-benda macam ni, semak dia punya terma dan syarat. Okey, saya tak ada letakkan link sebab benda ni berterabur, sebab banyak sangat kan yang bagi. Tapi apa jua bantuan khas sempena COVID-19 ni, kalau kita boleh ambil, kita ambil lah, tak ada salah sekalipun. Syarat dia tidak mencederakan kita punya kewangan peribadi. Okey, semak dulu sama ada semua bantuan ni akan mencederakan kewangan peribadi kita tak. Sebagai contoh, ada tak bagi kesan pada sikris dan sitos kita. Kalau tak ada, ambil je lah kan, tak ada masalah. Duit tu jangan pula pergi buat joli. Duit tu simpan untuk tujuan kecemasan ataupun digunakan untuk melaksankan hutang-hutang kecil. Okey, supaya selepas saja wabak ni berakhir, sekurang-kurangnya kita keluar dalam keadaan yang lebih sihat kewangannya berbanding dengan masa kita belum masuk dulu.
Masuk dulu kewangan kita tak bersihat, keluar kita keadaan sihat. Bukan kesihatan saja perlu sihat, kewangan juga perlu sihat. Okay? So itu lebih kurang 10 aktiviti atau 10 perkara yang kita boleh buat di rumah untuk memperbaiki kewangan kita. Okay, insyaAllah saya akan update malam besok, okay, untuk perkara-perkara lain yang boleh kita bincangkan. Sebab yelah kan, daripada bosan, daripada tak tahulah kan apa cerita malam ni, daripada tengok tak apa-apa, at least kurang-kurangnya belajar sesuatu tentang kewangan juga lah. Okay, boleh memperbaiki kewangan diri sendiri. Okay, so bagi mereka yang ada soalan, sila kemukakan soalan di ruangan komen. Okay, insyaAllah kalau saya sempat jawab sekarang, saya akan jawab. Kalau saya tak sempat jawab sekarang, saya akan jawab kemudian lah. Okay, jadi bagi mereka yang sedang menonton video ni, video live saya ni, minta tolong banyak-banyak, saya minta satu je, tolong like, share and tag mereka yang anda rasakan perlu tahu tentang perkara-perkara macam ni. Okay, kita buat amal jariah sikit lah. Okay, saya bukan minta duit pun, bukan minta bayar. Saya cuma minta like, share, komen dan tag mereka yang perlukan penjelasan dalam video ni. Okay, kalau anda rasa bermanfaat, tolong share banyak-banyak. Alright. Okay, so soalan tolong. Sementara kita ada masa sikit ni, saya tak nak buat benda ni sampai pukul 12 malam kan. So kita tengoklah mungkin dalam 10 minit, 15 minit lagi. So kita discuss sikit. Okay, soalan. Okay, daripada saya tak tahu daripada apa, tulisan pun nak kata tulisan Thailand ke tulisan apa ni, Wallahualam. So macam mana kita boleh manipulate moratorium pembayaran loan selama 6 bulan untuk settlekan hutang. So kita tak ada manipulate apa pun. Kalau memang boleh kita keluarkan duit tu kita boleh simpan. Okay, dan kita tengoklah, kita kena tengok baki hutang kecil yang kita ada. Kalau nilai dia cukup untuk kita lansaikan hutang kecil tersebut, kita lansaikan hutang, tak ada masalah. Contoh kita ada baki lagi hutang motor katalah 1,500. Lepas tu kita dapat moratorium penangguhan selama 6 bulan, bayar duit rumah katalah RM600. So RM600 kali dengan 6 bulan 3,600. Tapi hutang motor kita 1,500 je kan. Jadi ambil lah duit tu, settlekan hutang motor tu. Jadi tak payah nak bayar lagi setahun lebih ke 2 tahun. Okay, sekurang-kurangnya hutang motor dah selesai. Mungkin lepas tu dah habis jimat 100 lebih sebulan, 200 sebulan, 300 sebulan, Wallahualam. Okay. Okay, so soalan seterusnya, Tuan, yang lanjutkan bayaran installment tu okey ke? Okey tak okey ni dia bergantung kepada kesan dia pada kewangan peribadi kita lah. Ni Tuan Wajah Timur tanya. So dia bergantung kepada kesan kewangan peribadi kita. So kalau ianya tak bagi kesan pada si Kris, tak bagi kesan pada si Tos, saya kata ambil. Okey, duit tu dan simpan dan gunakan untuk menyelesaikan hutang dahulu. Okey, dan kalau ada duit lebih, kita boleh menggunakannya untuk melabur akan datang. Okey, itu yang paling penting. Okey. Alright, so Cik Muhammad Syariman tanya, KYC akaun 2 tu patut keluarkan seperti disarankan kerajaan atau patut biar je? Benda macam ni dia kena kira. Okey, kita kena buat kira-kira lah. Manalah kita tahu wajar tak wajar. Dia bergantung kepada keadaan kewangan peribadi masing-masing. Ada orang mungkin wajar sebab mungkin dia sendiri tak ada pendapatan sekarang. So duit tu wajar lah untuk diguna untuk hidup kan. Ada orang so mungkin tak melibatkan pun pendapatan dia sekarang, mungkin dia berada dalam keadaan okey. So mungkin duit KWSP tu tak payah nak usik. So ada orang mungkin dia ada hutang yang berbaki kecil yang boleh dilansaikan sekarang. So mungkin dia 500 tu boleh gunakan untuk lansaikan hutang tersebut. Jadi kena kira dulu. So bila saya sebut kira ni apa yang nak dikira? So kita kena kira ROI, okay, return of investment berdasarkan nilai yang kita nak keluarkan tu yang pertama. Lepas tu kita kena tengok kesan sampingannya kepada si Kris dan si Tos. Okay, kalau tak ada kena-mengena, okey lah, tak ada masalah. Okay, so Bija kata, Tuan Bija tanya saya pula, patutnya Tuan Bija lebih mahir tentang perkara ini. Tuan Bija bertanya, adakah notarim ini akan efek si Kris atau tidak? Wallahualam. Sebab dia bergantung pada bank anda. Sebab tu kena tanya dulu bank anda. So kalau bank kata tak efek lah. So kalau bank kata kalau penangguhan ni nanti ada 3 telur kat situ, kan? 3 telur pula. Nampak 6 bulan penangguhan dalam si Kris, dan jangan buatlah. Okey. Okey, boleh tak kita membuat pembayaran atau balance transfer selama proses notorium tu? Itu saya tak pasti.
Sebab itu bergantung kepada bank. Okey, saya rasa boleh buat. Saya rasa lah. Okey, tapi bagi saya tak sesuai main rasa-rasa dalam kewangan ni kan. Jadi untuk dapatkan maklumat yang lebih tepat, kena tanya bank. Okey, lagi satu, kenapa nak buat balance transfer kalau kita boleh langsaikan terus hutang tu? Itu pandangan saya lah kan. Kerja macam 2 kali pula. Dapat notarium, nak transfer lah hutang. Apa? Dapat notarium, simpan terus settle lah hutang. Senang kan. Okey, tuan, saya masuk AKPK, okey tak untuk settle line commitment? Okey, tak ada masalah. Boleh je, Cik Alwi, tak ada masalah. Cuma sekarang ni isu dia ialah efek tak aliran tunai. Dapat tak kita menyimpan? Dapat tak kita melunaskan hutang apa yang patut? Sebab benda ni cuma kaedah atau cara sahaja. Ianya bukannya matlamat, okey? Dia macam kalau saya bagi contoh macam pisau lah kan. Pisau ni kalau potong sayur, goreng sayur dapat makan betul. Tapi kalau pisau ni kita godok orang mati, kita masuk penjara. So kita tak boleh nak salahkan pisau. Dia bergantung kepada kegunaan alat tersebut. Jadi bagi saya AKPK ni okey, tapi bergantung pada macam mana kita guna AKPK lah. So kalau kita guna dapat menyelesaikan masalah kita, okey lah. Jangan kita masuk AKPK menambah masalah, sudah lah. Alright. So apa lagi soalan? Kalau ada SB by dividend persen, perlu terminate tak cuai Timur? Sebab rate bank sekarang 4.3%. Bagi saya ASB ni bukan bertujuan untuk dapatkan pulangan. ASB ni untuk pastikan duit kita selamat je, dan ada dapat sedikit imbuhan daripada tak dapat langsung. Okay? Sebab bagi saya itu hanya tempat simpanan sementara untuk kita dapat capai matlamat kita yang lebih besar. Okay? So kalau macam saya tak akan gunakan ASB itu sebagai matlamat untuk saya simpan, katalah untuk 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Saya mungkin simpan sekejap 6 bulan untuk selesaikan perkara lain. Atau saya simpan setahun 2 untuk saya beli tanah sebagai contoh. Ataupun saya simpan selama setahun 2 untuk deposit rumah sebagai contoh. Kalau saya gunakan ASB untuk tujuan tersebut lah. Dan sementara menunggu hasil yang saya nak dapat tu, saya simpan dekat tempat selamat. Dalam kes ni ASB lah. Okay? Atau tabung haji atau mana-mana tempat selamat yang boleh bagi sedikit pulangan. Okay. So ada soalan lain yang nak ditanyakan, tolong share. Saya minta sangat tolong share, tolong tag sahabat-sahabat yang lain atau kenalan lain yang anda rasakan perlu untuk dengar perbincangan kita. Okay, so itu je saya mohon. Okay, tolong hebah-hebahkan tentang video ni. Dan lepas video ni tamat nanti, bagi saya sedikit masa, saya akan update apa yang kita bincangkan tadi kat dalam bahagian posting. Okay, dalam kepala video ni, supaya anda boleh baca balik secara detail apa yang saya mention. Sebab kita bercakap ni dia tak sama dengan apa yang kita tulis kan, lebih kurang. So mungkin boleh baca kemudian lah. Alright. So ada lagi ke? Ada lagi soalan yang bertanya? Apa ni cerita? Cik Ahmad ZZ. Cik Ahmad ZZ. Cik Ahmad ZZ ni anggota ke? Sebab gambar kecil sangat lah. Saya pun tak apa perasan. Cik Ahmad ZZ bertanya macam mana cara nak jual hutang tu. Nak jual hutang. So jual hutang ni merupakan satu terma yang digunakan untuk kita memindahkan hutang kita daripada A ke B. Contoh daripada institusi A ke B. Okay, itu terma umumnya menjual hutang. Tapi lain institusi menggunakan terma yang berlainan. Okay, sebagai contoh, kita kalau bank mungkin digunakan terma refinance. So katalah di refinance personal loan daripada bank A kepada bank B. Okay, so bank mungkin menggunakan terma refinance. Okay, saya menggunakan terma menjual hutang. Sebab kita ada hutang A, kita jual kepada B. Okay, so lain bank akan gunakan terma yang berlainan lah. Okay, bergantung. Okay, Ayan Shah, tak sempat tengok AB Live daripada awal. Ada siaran ulangan tak nanti tuan? So dia tak ada siaran ulangan. Saya akan tinggalkan saja video ni dekat page ni, jadi boleh tengok daripada awal selepas video ni berakhir. Tak payah risau, saya tak delete video ni. Okay, insyaAllah untuk maslahah ummah. Okay, cuma saya minta satu je, tolong share dan tag ramai-ramai orang lain supaya mereka pun dapat ilmu, setipis ilmu apa yang dikongsikan malam ni. Okey, Muhammad Ridwan tanya, okey, terminated je, saya set apply lah. Saya tak tahu. Okey, cepat sangat.
Okay, Lawrence Liu, macam mana nak dapat keuntungan maksimum melalui ASBF tuan? Ada teknik-teknik ke? So SBF ni basically ada beberapa teknik yang boleh digunakan. Tapi kalau saya nak cerita pasal teknik, dan malam ni dah cerita pasal teknik alat kewangan pula kan. So saya rasa tak berapa sesuai dengan kita punya situasi. Secara ringkas, ya, ada berbagai teknik yang kita boleh gunakan untuk memaksimumkan pulangan daripada ASB financing kita lah. Okay, itu apa tu? Cik Wajah Timur, replying to Wajah Timur for account pula tu. Oh, saya tak faham. Ni antara you all lah, tak tahu benda yang you all discuss. Okay, so ada soalan lain yang bertanya? Kalau nak bertanya apa-apa tentang kewangan so saya tak jawab soalan politik, saya tak jawab soalan agama, saya bukan ahlinya. Okay, saya ahli kewangan peribadi. So Cik Amirul bertanya, apa komen untuk pelaburan emas forex di kala COVID? Okay, pertama sekali forex haram. Okay, saya ikut fatwa Majlis Agama Islam Malaysia dan dari fatwa haram. Okay, itu ringkasan saya lah. So pasal apa tadi? Apalah tadi? Oh, emas. Okay. Bagi saya emas tengah trending menaik sekarang ni. So saya rasa tak bersesuai untuk beli. Dia kalau nak beli emas masa trending tengah turun. Sekarang ni tengah holding aje lah kalau emas. Dan saya pun tak nampak kegunaan emas ketika ini, sebab kita pergi kedai masih lagi dia minta duit. Kan? RM5, RM10, RM20, belum lagi dia kata, cik ni kena bayar dengan 0.5 gram emas. Tak ada. Belum lagi lah sampai peringkat macam tu. Okey, tapi tak tahu lah orang emas mungkin boleh jawab kot. Sebab saya bukannya ahli emas. Okey. Lepas tu apa lagi? Soalan ni pula ni. Apa komen untuk pelaburan? Bukan. Macam mana prestasi FCPO sekarang? Itu kena tanya ahli FCPO lah. So nanti saya berikan link untuk anda bertanya terus kepada pakar FCPO. Okay, so nanti baca link saya dekat ruangan posting sebelah atas video ni. Okay, yang ini macam mana saya nak panggil nama ni? Apa tu? Wak Mojo ke apa? Nama berbelit-belit lah. Macam mana ni? Apa yang keluar? Saya pun tak tahu apa nama tak. Kalau saya boleh bagi pendapat, saya rasa Monetary Bank ni macam banyak boleh kita manipulate tu satu kontak lain. Cuma skill ni ilmu maybe tuan lebih arif lah. Saya ahli kelautan lisan Raja Join 2004. Amin, alhamdulillah. Okey. Kita tengoklah, kita tengok keadaan macam mana. Mana yang ahli urusan dia dapat hubungi saya terus. So ahli urusan ni ada kelebihan lah kan. Dia dapat akses saya terus untuk lihat kes dia. Okey, yang umum macam ni saya tak boleh very spesifik. Sebab apa? Nanti kalau saya sebut sesuatu nanti semua orang ikut tapi tak menjadi sebab dia tak sesuai untuk dia. Dia lebih kurang macam ubat lah. Kita tak boleh lah pukul rata satu ubat untuk semua orang kan. Sebab orang tu sakitnya lain-lain. Jadi ada ubat khas untuk kes A, ada ubat khas untuk kes B. Macam tu lah lebih kurang. Okey. Tuan ada tanya tapi mungkin tuan tak nampak. Tuan, saya ada tanya tapi mungkin tuan tak nampak. Apa yang you tanya? Tulislah terus kat situ. Alang-alang mungkin saya tak nampak. Cuba ulang balik pertanyaan. Okey. Sebab biasalah benda ni naik laju kan. Kadang manalah perasan benda tu naik laju. Okey. Cik Muhammad Ridwan, okey, ni apa ni? Setuju Forever macam ni lah. Macam mana nak okey, Cik Izzat bertanya macam mana nak beli rumah 2 biji dalam setahun. Ada teknik-teknik? Ada, tak ada masalah. Sebab rumah pertama boleh beli dengan tanpa modal. Rumah kedua pun boleh beli dengan tanpa modal ataupun modal yang kecil. Rumah ketiga pun boleh beli dengan modal yang kecil. Rumah keempat boleh beli dengan modal yang kecil. Basically semua rumah boleh beli dengan modal yang kecil lah. Cuma you je lah yang tak tahu. Okay, nak tahu pasal tanah dan macam mana nak beli pasal tanah, nanti mungkin saya minta sahabat saya Tuan Beri Hashim untuk komen. Okay, kalau itu pun kalau dia tengok video ni lah nanti mungkin dia komen. Sebab cara saya lain, dia general. Okay, saya very specific. Okay, so apa lagi tu? Cik Lily bertanya, beli kereta cash untuk disewakan atau beli secara hutang pada kadar 3% selama 7 tahun dan simpan duit dalam ASB, mana lebih baik? Dia bergantung. Kalau you ada capacity untuk mengharungi krisis kewangan, dan boleh je hutang, tak ada masalah. Tapi bagi mereka yang ada masalah cash flow atau aliran tunai, dan jawapan saya tunai. Okay, supaya kalau berlaku apa-apa,
kalau kita tak perlu bayar kereta tersebut, okey, kalau kita tak ada orang yang sewa. Tapi kalau kita ambil hutang dan kita tak ada backup semasa dalam keadaan krisis terutama macam hari ni, tak ada orang sewa kereta sebagai contoh, bayaran bank tu tetap kena bayar. Even kalau ada moratorium pun dia tak boleh buat sampai bila-bila. Contoh dia boleh bagilah 3 bulan, 6 bulan contoh macam tu. Selepas tu apa yang berlaku? Still kita kena bayar. Kena ingat dia bukan waiver tau. Apa saja yang kemudahan yang kerajaan bagi hari ni, sama ada moratorium dan sebagainya, itu hanya penangguhan. Maknanya baki hutang tu tetap kena bayar penuh juga nanti. Okey, dia cuma tangguh je sekejap. So dalam waktu penangguhan ni kita boleh ambil, saya tak sebut kesempatan lah, tapi kita boleh ambil masa tersebut untuk buat sesuatu yang lebih berguna. Okey, tapi tetap juga kena bayar hutang tersebut sampai habis. Ini bukannya waiver, ini bukan dilupuskan. Hutang tersebut tak dilupuskan. Hutang tetap hutang, kena bayar juga. Okey. So Encik Muhammad Syariman bertanya, boleh komen tak ekonomi negara akan terjejas ke semasa COVID-19? Sudah pasti terjejas. Jangan nak kata ekonomi negara, ekonomi sendiri pun terjejas sekarang. Betul. Sebagai contoh, kalaulah tempoh kawalan pergerakan ini dilanjutkan lagi, katalah dilanjut 3 bulan sebagai contoh. Okey, saya tak pasti syarikat apa yang boleh tampung pekerja dia tanpa ada productivity. So you tak kerja tapi masih lagi dapat gaji. So ada kemungkinan akan berlaku lay off lah. Okey, ataupun cuti tanpa gaji terpaksa dilaksanakan. Dan kat sinilah kerajaan akan masuk dan bagi bantuan sari hidup sementara masih lagi berada dalam keadaan kawalan. Kita dah nampak lah bibit-bibit dia sikit sekarang. Okey, ni baru 2 minggu. Okey, belum bulan habis pun 2 minggu tu. Kerajaan dah start to step in untuk bantu. Okey, sebab apa dia nak kekalkan ekonomi tu supaya berjalan. Dia tak nak dia halting tiba-tiba tersekat ni tu. Okey, sudah tentu akan berlaku kelembapan ekonomi lah dalam tempoh waktu ini. Okey, tapi berapa lembab, berapa teruk, Allah kita tak tahu. Sebab benda ni unprecedented lah. Kita tak pernah mengalami benda-benda macam ni. Okay, saya sendiri pun tak pernah mengalami. Biarpun saya telah melalui 4 krisis ekonomi sepanjang hidup saya, 4 krisis ekonomi dunia, tapi ini kali pertama yang keadaan dia macam ni. Okay, kecuali ada orang yang pernah hidup lebih daripada 100 tahun dahulu. Kenapa? Sebab lebih 100 tahun yang dulu berlaku krisis Spanish flu di Eropah, dan keadaan ni dikatakan lebih kurang similar macam sekarang. Cuma masa dulu internet tak ada, banyak benda tak ada, orang banyak mati tepi jalan, terutama sebab sana masa ketika itu hospital pun tak canggih macam sekarang. Okey, so cabaran dia lah lain lah kan compare dengan sekarang. Tapi situasi ni macam itulah, lebih kurang. Ini kalau benda ni berterusan lanjut 2, 3, 4, 5, 6 bulan, wallahualam kita tak tahu bila krisis ni akan berakhir. Sebab tu ambil kesempatan buat apa yang patut. Okey, perbaiki kewangan kita masa kita masih lagi boleh. So ambillah tempoh yang kita ada ni untuk perbaiki kewangan. Okey, soalan kad kredit okey ke kalau kita pakai 2K untuk belanja harian, hujung bulan bayar 2K? Okey je, tak ada masalah. Yang penting bayar, jangan tak bayar pula. Okey, bayar pun boleh bayar online sekarang. Tak semestinya kena pergi ke ATM. Izzat bertanyakan, apa cadangan tuan, simpanan dekat mana yang paling sesuai? Mana-mana yang simpan yang keadaan dia selamat. Kalau kita simpan dekat bank pun insya-Allah selamat, sebab setiap deposit kita dilindungi sehingga RM250,000. Okey. Jadi kalau kita tak ada lebih RM250,000 dalam bank tu, kita tak risaulah kan kalau kita bawa RM250,000. Okey, ataupun kepada institusi lain yang terdapat perkara yang sama. Okey, terdapat perlindungan yang sama. Okey, saya ada buat ASBF, tabung haji, unit trust, yang lain tak tuan cadangkan? Okey lah tu, dah ada ASB, dah ada tabung haji. Kalau unit trust ni saya tak berapa trust sangat lah. Okey, sebabkan market very volatile sekarang ni. Kalau boleh exit lah. Okey, letak tempat yang lebih selamat, yang lebih tetap. Tak dapat peluang yang banyak, tak apa. Saya punya moto adalah tak untung tak apa, tapi jangan rugi.
Okey, itu motor saya lah. Tak untung tak apa, tapi jangan rugi. Jangan kita mengejar sangat keuntungan sampai kita rugi. Okey, yang penting tak rugi. Okey. So, saya ucapkan terima kasih kepada yang mengikuti saya pada malam ni. So, terima kasih banyak-banyak. Sekali lagi, shout out. Okey, saya berikan pada anda semua boleh tepuk diri, at least kawan-kawannya bersama saya malam ni dalam satu aktiviti yang agak berfaedah. Tolong share, tolong like, tolong komen, teruskan. Kalau ada soalan dekat bawah, teruskan aja. InsyaAllah saya akan menjawabnya akan datang. Okey. So oleh itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi, minta maaf kepada glitches awal-awal tadi, tengah-tengah setting-setting adalah berlaku kekurangan, biasalah kan, every life yang tak di plan-plan ni. Okay, so sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa lagi malam besok dengan topik lain yang boleh kita bincangkan sepanjang kita berada dalam tempoh kawalan pergerakan ni. Okay, so kita jumpa lagi malam esok insyaAllah pada waktu yang sama. Assalamualaikum, bye.